apa yang sepatutnya paling baik fi haqi pada fi zatihi pada dirinya. Allah Ta'ala tak buat orang kata tak cipta kafir, tak bagi kafir balik, ataupun balikkan dia tapi dalam keadaan tak ada akal. Tak ada macam tu. Bahkan berlama-lama yang istilahnya besar dalam keadaan kafir. Lepas tu kadang-kadang macam-macam mudarat benda tak elok berlaku pada dia, dan kezaliman dan kena azab pula kepada dia. Jadi kalau pada seeloknya sepatutnya kena buat yang lebih baik pada itu, tapi tengok yang tak baik macam tu buat dia. Jadi yang tu yang dalil menunjukkan bahawasanya buat salah dan aslah tu, salih dan aslah itu adalah bukan wajib pada Allah Ta'ala. Baik, walam yaf'al salih fi haqi. Baik. Kalau tengok kata-kata keliling kita pun macam tu kan. Satu tabah kalau kita sebut ni, zaman kerajaan Islam gemilang tu, zaman Rasulullah, ada tak orang Islam dengan kerajaan besar, tambah kita sebut Nabi Sulaiman, kerajaan dia besar dengan istana, dengan kerajaan dia, jin di bawah kekuasaan dia, binatang di bawah suruhan dia. Pada zaman tu hal tu memang Allah Ta'ala buatkan Nabi Rasul. Dalam masa yang sama ada tak? Dah lah bobi jin untuk kafir, cacat, kena seksa, kena dera pula tu, kena bully lah. Ada? Ada? Apa fahamnya? Bukan wajib Allah Ta'ala buat. Jadi maksudnya ada yang suasana macam tu kan. Sepatutnya semuanya baik lah. Tak. Jadi kalau gitu, apa pernyataan yang boleh diambil? Fadhaharu annahu ta'ala la yajibu alaihi fi'lu salih wal aslahi li ibadihi. Maka nyatalah bahawasanya Allah SWT tak wajib atas dia perbuatkan yang salih dan aslah li ibadihi bagi hamba dia. Sebab perbuat wajib tu tidak. Jadi harus berbuat. Balhu al-fa'ilu, bahkan Allah dialah al-fa'ilu, dialah pembuat, al-mukhtaru yang memilih perbuatan dia, alladhi yang dia yaf'alu ma yasha'u, dia boleh buat apa dia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan dia boleh menghukum, wa yahkum hakama yahkumu, menghukum ia Allah Ta'ala ma yuridu, apa yang ia kehendaki. Antara kehendak dia apa? Kita dah tengok ada salah, ada aslah, ada salih, ada yang aslah. Ada yang orang kafir hina sehina-hinanya, ada orang Islam yang mulia semulia-mulianya. Macam hal. Jadi macam hal tu menunjukkan Allah Ta'ala buat macam hal tu adalah harus, tidak ada apa-apa pun disebab berbuat ni pada Allah Ta'ala adalah namanya wajib. Tak ada sama sekali. Selesai. Itu bahas kita. Ada soal? Boleh? Sebab bahasa nak tengok tu. Ganjaran tu akan diberi apa yang kita usahakan, bukan apa yang kita nak kena jadi. Tak faham? Ya, betul. Nisbah bagi pahala, betul ayat tu. Pasal Allah Ta'ala dia bagi ganjaran di atas apa yang kita usaha, bukan atas apa yang kita nak jadi. Ya, that's right. Macam itulah kita gaji, kita tak pandai. Dapat pahala tak? Dapat pahala apa? Tak pandai pun? Tak pandai pun? Pahala mengaji, pahala usaha tu. Ya, kalau pandang pada sudut pahala, betul tak tu. Satu, kita mengaji susah nak faham. Ada orang mengaji senang faham. Pahala jangan tak tahu dengar. Besar lagi pahala orang susah nak faham. Pasal dia susah. Tak faham. Siap tanya beri sampai orang jeli ni. Apa tanya kau lagi tu? Pahala dia besar lagi pada kita. Kita pasal belajar senang faham, relax. Sampai senang faham macam ni. Okey. Sampai tak ada pahala lah masa tidur. Saja saya ajak itu. Yang ni ni susah. Tubik tu akal. Balik dengar lagi tu. Tengok tak faham. Allah, ni susah. Dia dapat pahala susah dan pahala usaha. Dan jangan tak tahu pahala dia besar ya dari kita. Satu Rasulullah pasal kata belajar dalam Al-Quran, ada Rasulullah sebut ini, dan memang pada zaman sahabat dulu pun dah berlaku dalam benda itu. Apa dia? Kita kata ada sahabat yang belajar Quran senang ingat, senang hafal. Ada sahabat yang memang susah. Nak baca Quran pun susah, nak hafal pun susah. Mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa hapuan kami ya Rasulullah. Kata dia, orang yang belajar Quran dengan susah nak menyebut dapat 2 pahala. Orang belajar Quran dengan senang menyebut dapat 1 pahala. 1 pahala apa? Dia dapat pahala belajar. Orang belajar dengan susah dapat pahala belajar, dan dapat pahala susah. Pahala mujahadah.
Satu orang cacat main mengaji dengan orang sihat main mengaji lain. Orang sakit main mengaji dengan orang sakit orang sihat main mengaji lain, tak sama. Satu sakit mainlah mengaji. Pahala dua. Ajram maratain, orang taklah bagi dua kali. Tu yang dua. Kalau yang tiga. Lagi ketujuan kata, lagi besar kesusahan, lagi besar pahala. Tapi betul lah, tak salah lah. Maksudnya ni sebab pahala orang taklah bagi bukan apa yang kita nak hasilkan. Cuma kadang-kadang kita ni dia lebih gairah pada nak apa yang nak dapat. Bila tak dapat, dia mula putus asa, upset lah. Give up lah. Allah, tak jadi lah, tak boleh faham lah, susah lah. Tak orang ngaji lah. Lagi lah ngaji. Habis-habis dapat pahala tidur dalam kelas, orang jadilah. Itu motivasi tu. Tak ada, betul lah. Pasal dia ada pahala tu, pahala besar. Tapi kalau lagi tidur, memang kosong nak tidur, dia dapat tu je lah. Ni dia nak ngaji, tapi dia susah. Dia susah tu. Jangan tak tahu, dia punya pahala besar lagi. Kita esok pelik dah. Dulu dalam kelas ni yang paling teruk kali. Macam mana duduk syurga lebih tinggi daripada kita? Kata itulah aku pasal orang taklah bagi aku susah, aku mujahadah, orang taklah bagi ganjaran lebih. Dia tak sabar aku. Ya, betul. Betul ya tu. Ya, memang betul. Ya. Satu dia kena positif kan. Kita diajar bab akidah memang dia ajar kita. Satu kalau kita ada kenderaan, tu tapi memang betul lah tu. Rumah dekat je. Atau kalau katalah rumah jauh, kita nak pergi tu, kita tak nak naik kenderaan, kita nak jalan kaki. Jalan kaki dapat pahala jalan kaki. Soalnya saya sebut, dulu sahabat bila Rasulullah cerita gitu, dia mau pergi jalan kaki, tahu tak jalannya mana? Bukan, jalannya ni. Satu langkah, 10 pahala, 10 dosa ampun, naik 10 martabat. Sahabat tak mau, pergi kiki. Tapi nak pergi semayang tu pukul 10, pukul 12, pukul 10 dah keluar rumah. Tapi jalan itu. Tak, kita dengar, kita gelak tau. Tapi hal apa nama nak cari pahala macam tu? Kita. Boleh lah sekarang. Tak, masing-masing sebenarnya. Cuma orang kata tak ada pahala ke naik kereta. Pahala naik kereta dia tak ada pahala jalan kaki, tak ada pahala susah. Dapat pahala senang lah. Tu pun tak pergi. Okay. Dia dapat pahala apa? Pahala belanja, isi minyak. Dapat pahala infak, itu ya. Tapi pahala tapak tak dapat. Pahala jalan tu tak dapat. Pahala panas matahari tu tak dapat. Pahala berpeluh tu. Dapat apa? Itulah, dia dapat pahala minyak lah. Kalau naik kereta, dia tak dapat pahala lawan dengan angin. Lawan pahala belaga dengan kumbang. tu, dia tak dapat pahala tu. Kalau naik kereta, tambah kereta lagi elok tu. Dia tak dapat pahala tukar gear. Tak, dia memang macam tu, Dia lagi senang, dia ada kurang pahala dari segi sudut kesusahan. Susah, ada pahala susah. Satu, jangan mongot di atas kesusahan. Tak betul. Dan jangan berbangga dengan kesenangan. Pasal tak tahu, bangga tu senang tu menyebabkan pahala kau sikit. Pasal kita tak susah. Orang susah, tu pahala. Kalau naik basikal, kayu basikal macam naik bukit macam tu lah. Habis-habis angkat basikal lah. Tu pahala besar memang je. Kita tak ada, semua jalan tekan sikit lah yang bahasa gitu. Dua dengan automatik. Okey. Aslah dah. Alam lisannya ni. Ya. Cuma yang dulu umumnya syar dengan khair. Yang ni kalau ikut faham tu dia khusus dan attack kepada Mu'tazilah ni lah. Jadi seolah-olah maksudnya prinsip syar khair tu orang terima kadang-kadang kan. Cuma di atas wajib tak wajib. Pasal asalnya harus buat syar khair. Kemudian bila buat khair tu adakah sampai tahap nanti dia pergi kepada wajib. Apatah lagi bila ada compare dengan yang sebaliknya. Yang tu yang dia nak sebut secara khas pada soleh dan aslah. Untuk tunjuk grouping siapa dia. Mu'tazilah tu apa dia punya dalam secara ringkas yang kita boleh Ciri-ciri dia lah apa macam tu kan.
Dia sebenarnya kalau atas nama Mu'tazilah ni, tadi rasanya saya jawab soalan tu tak? Kenapa paragraf tu? Ya. Ringkasan dia. Aha. Word tu kita boleh tulis. Hmm. Mu'tazilah tu apa dia tulis? Mu'tazilah ni dia lah satu kumpulan yang asalnya dia punya pengasas dia adalah Wasil Ustaz. Tazalana Wasil bin Atha. Nama pengasas itu Wasil bin Atha. Punca dia punya kumpulan ni terhasil dan pahaman ni muncul pada zaman tabi'in, pada zaman Hasan Basri. Hasan Basri ni dia tabi'in lah. Tabi'in maksudnya orang yang ikut sahabat lah. Allahumma salli ala sallam. Jadi Wasil bin Atha ni dia lah salah seorang daripada murid Hasan Basri. Hasan Basri ni salah seorang ulama tabi'in yang besar. Dia tepat di kalangan istilahnya tabi'in kabir. Maksudnya orang tabi'in yang ramai jumpa para sahabat. Memang di kalangan salah seorang ulama di kalangan tabi'in adalah Hasan Basri, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, apa nama lah, lama-lama tak ada sebut tu, Abdullah bin Mubarak, nama-nama yang masyhur di situ. Jadi antara anak murid dia yang ngaji tu Wasil bin Atha, dan dia duduk ngajar ni masa Hasan Basri ni duduk ngajar ni. Jadi ada anak murid dia yang tak setuju tentang syar khair ni, khususnya tentang salah wa aslah. Jadi antaranya dibangkang tu lah. Dia kata, mana aku tak setuju, kata ada pula Allah Ta'ala. Jadi istilah tu lah. Pasal asalnya kita kalau atas belajar bab akidah, harus Allah Ta'ala buat itu. Jadi ada murid dia tak setuju, bantahkan dia sampai kelahi, sampai keluar daripada majlis dia, tinggalkan majlis guru dia, buat firqah sendiri. Guru dia kata ni, I'tazalana Wasil. Daripada perkataan Hasan Basri inilah dibubuh nama Mu'tazilah, pasal digunakan perkataan I'tazalana Wasilun. Maksudnya berpisah dengan kami, mengasingkan diri dengan kita ni, orang yang bernama Wasil ni. Jadi I'tazala, yang tazilu, i'tizalan, fahuwa Mu'tazil, firqah Mu'tazilah. Itu atas nama dah, siapa person dia. Macam mana pun, apa dia punya ciri-ciri dia? Antara ciri besar dia ni lah, wajib Allah Ta'ala membuat salah, kalau guna istilah soleh dan aslah. Orang yang Allah manzilah baina manzilatain, lama saya tak sebut dia, lupalah. Dia ada kata wa'du wal wa'id. Allah Ta'ala wajib menyempurnakan wa'du dan wa'id dia. Wa'du wa'id, wa'du ialah janji baik, wa'id ialah janji siksa dia. Dia meletakkan wajib. Wajib pun wajib usuli, wajib asal lagi. Alah, tak betul. Itu juga ada kaedah dia. Manzilah baina manzilatain. Kata dia, orang yang kafir, orang Islam jadi kafir, tak jadi kafir, bahkan masih diharapkan masuk ke syurga pada dia. Pasal Allah Ta'ala takkan buat benda yang tak elok pada dia. Dia ni sebenarnya bukan duduk neraka, tapi manzilah baina manzilatain. Dia macam-macam pelik-pelik . Jadi kerana itulah panggil Mu'tazilah tu. Satu, kalau disebah perbuatan pun, perbuatan hamba, dia kata Mu'tazilah sama dengan Qadariyah. Bila manusia ni telah diberikan kederat, maka manusia buat perbuatan asing pada Allah Ta'ala, tak ada kena mengena. Itu di antara ciri-ciri dia lah. Ustaz, itu kot, lebih kurang sekali lalu dapat kenalan pasti siapa yang dipanggil Mu'tazilah tu. Mu'tazilah tu. Okey, ada lagi sekitar tu. Orang nak pergi soalan lah kalau ada. Satu, kita kenal ciri tu memang bagus tu, pasal kena kenal. Setiap benda kita kena kenal ciri macam tu. Baru kita boleh beza, baru kita akan nampak dia. Kalau dengan bahasa pelabelan dan penggradan manusia, dia tak akidah mana, ciri tu kena tahu. Tu yang kalau saya duk sebut Wahabi. Di mana kayu ukur kata Wahabi ni? Antara kaedah nak lama Wahabi tak Wahabi ni adalah berpegang dengan zahir ayat. Setiap ayat sama ada muhkam, mutasyabihat, terutama mutasyabihat. Berpegang dengan mutasyabihat. Pula tu ayat mutasyabihat ni diletakkan macam muhkamat. Pula tu berpegang dengan huraian mutasyabihat dengan zahir ayat mutasyabihat. Dia tak ada takwil-takwil. Pula tu menyalahkan siapa-siapa yang mentakwil. Wahabi tu. Pula tu semua ayat Quran ke hadis ke, bukan saja bab akidah, bahkan bab-bab fiqh,
Semuanya berpegang macam tu. Mula tu menafikan fahaman mazhab, menafikan macam-macam. Jadi fahaman salah tu. Pula tu hadis Quran, ada benda yang mereka tak menselesaikan am dan khas mutlak muqayyad, bahkan meletakkan keupayaan orang untuk mengeluarkan hukum ni tanpa mensyaratkan kepada kebolehan mereka dalam ilmu-ilmu alat untuk berijtihad. Tu fahaman Wahabi. Wahabi dia bukan kira ulama tak ulama ke apa, siapa-siapa yang ada nas boleh cakap. Boleh bagi idea, boleh cakap. Tak kira. Dia maksudnya siapa-siapa, dia ada macam konsep moral macam ni. Kita hormati pandangan orang lain. Dia pula. Dia cakap, dia suruh kita hormati pandangan dia, tapi dia duk entam pandangan kita. Kita kalau ikut kaedah, mana yang salah entam Kalau salah hormat tak hormat, mana salah entam. Orang kafir dia salah cuma apa teknik hikmah supaya boleh ada something there yang positif berlaku. Sikit sana. Ada lagi soal kita tu? Salah. Selalu isu salah dalam masyarakat kita, istilah dia lah, selalu duk gelai tambah bercakap tu lah. Satu sekali lagi kalau sebut bercakap. Satu, kita kalau orang tanya, boleh ke kita kata kau sihat, pasal apa sihat? Makan ubat sihat lah. Boleh tak cakap itu? Dengar? Tak boleh? Tak boleh cakap itu? Tak, saya tanya bercakap ni. Selalu tak pernah bercakap itu Mai sini naik apa? Tak boleh cakap itu. Siapa? Allah yang bagi sampai pula, kita lagi sampai. Tak betul loh. Tu nak cakap apa? Diam. Anak ada berapa orang? Allah bagi anak. Ni pasal apa? Tak boleh langsung cakap sabar. Ada pula. Kita dibenarkan. Bercakap boleh bercakap sabar. Dan memang kita hidup bercakap dengan sabar. Itu yang kita kena ngaji akidah. Supaya hati kita sentiasa refer ke orang salah. Apa saja permasalahan, semua adalah daripada dia. Mati pun daripada dia, hidup daripada dia. Itu yang bila mati pun disuruh kita sebut expression yang memang dia ajar ini, sebut masalah kematian dan sebagainya. Kalau hidup pun disuruh kita sebut apa yang memang syarak datang ajar untuk sebut perkataan itu. Jadi ada benda-benda yang memang syarak ajar, cuma atas dasarnya kita dibenarkan bercakap dengan sabar. Ada masalah? Pasal apa? Panas ni, suih aircon tak setting elok, tak buka suih. Kan boleh cakap itu kan? Kalau tak boleh kata gini, pasal apa panas ni? Allah lagi panas. Kita tak cakap itu. Asal saya nak sebut ialah, boleh ke bercakap dengan sabab? Kita dibenar bercakap dengan sabab. Cuma jangan sabab yang kita sebut itu sampai kepada intikad. Kerana kita ada benda yang kita dah bahas dulu. Pasal memang realitinya, sabab-musabab ni sebenarnya tak buat apa-apa pun. Realitinya memang tak buat apa-apa pun. Atas kalau sebut apa saja bab nak saya sebut saya duk ngajar, tuan-tuan duk dengar. Betul duk dengar? Memang dengar ke? Memang buat perbuatan dengar ke? Dengar tu tahu apa dia dengar? Dengar ni suara masuk dalam telinga, tampan kot lubang telinga tau. Lepas tu dia masuk menyunyuk masuk dalam lubang telinga. Waktu gegendang tu. Waktu ada tulang tu dia akan advance kan bunyi itu kepada bunyi getaran yang maksima sampai pada koklia. Lepas tu dia akan hantarkan maklumat ke otak untuk cerebellum memproses cerebellum ke cerebellum untuk proses. Okey, yang mana yang kita take part buat situ untuk dengar? Mana? Satu pun tak ada. Gendang bunyi pun tak, tampan pun tak. Itu untuk otak kita macam yang kita proses. Untuk siapa bagi sebenarnya? Untuk kita dengar. Siapa dengar? Tapi sabab lalu kot kita. Jadi siapa lalu tu kita dibenarkan lah bercakap atas faktor sabab. Dan lalu kot siapa? Pasal apa terang? Lampu buka. Pasal apa sejuk? Aircon. Adakah aircon menyujuk? Adakah telinga mendengar? Adakah otak mendapat? Adakah saya bagi rakyat? Adakah saya bagi pandai? Lalu kot saya je. Lalu. Dia lalu kot siapa? Satu terbahasa kat situ. Tu macam mana boleh bercakap? Kita memang bercakap bab tu. Tapi akidah macam mana? Siapa?
Allah. Macam mana pun bercakap ada disiplin sikit. Apa dia? Jangan bahasakan yang buruk ke orang Ta'ala. Itu je. Tapi realiti akidah macam mana? Semua adalah daripada orang Ta'ala. Okey. Jadi yang ada konflik kat kita disebab ada benda yang salah-salah tu bab bercakap lah. Apatah lagi dia bercakap, dia tak pernah ngaji akidah. Memang dia akan itikad macam mana dia bercakap. Yang tu yang masalah besar. Tu yang orang kita Islam ni bila dia tak belajar dengan akidah, dia akan bercakap dan apa dia cakap itulah dia itikad. Itu masalah kita. Maksudnya kalau saya sebut gini lah, macam orang kafir, dia sebut sesuatu dengan faktor sebab, dia memang itikad sebab lah. Kalau orang yang agak profesional dan memang dia dah sampai tahap dia mengkaji dan dia dapat sedar apa keupayaan dia dan dia akan rasakan satu kuasa yang sebenarnya yang buat sesuatu bukan dia dan bukan sebab. Ada yang sampai tahap macam tu. Hal tu saja dia akan iktiraf bahawasanya pembuat sebenar dia tak ada take part apa-apa pun di situ. Hatta dia punya katalah ubat ke apa ke kepakaran yang ada pada dia, kata dia tak ada apa-apa punya, kita pun tak ada buat apa-apa, ini semua Tuhan punya kerja. Sampai ada orang profesional sampai tahap tu. Pasal dia sampai tahap tu. Dia tahu dia boleh buat apa saja. Di bidang dia tak mana. Kalau kata kepakaran dia ada pun, dia tahu dia bukan apa pun, elok. Nothing lah. I just do my work. Others is God work gitu kan. God yang buat, aku tak buat apa-apa pun. Dia boleh iktiraf. Kadang-kadang orang profesional lagi senang kenal Tuhan daripada hak bengong. Satu ramai orang profesional masuk Islam pasal dia sampai tahap who's the really God. Cari jumpa jawapan. Hak kita ni dah duduk dalam Islam lah, tak cari, tak jumpa apa-apa. Yang cukup sikit-sikit sana. Macam mana pun saya nak sebut ialah kita bila tak belajar, kita akan cakap macam mana zahir. Pasal apa sihat? Memang kau ubat, tak cari kau try. Tak sihat kalau kau ambil, kau baling kat muka aku. Wow, shot tu. Maksudnya dia memang macam itikad ubat tu. Aku yang buat ubat tu. Aku tahu lah. Aku tak percaya kau makan tak jadi apa. Aku tak percaya. Sampai macam tu. Padahal ada pula tak percaya pula. Dia bukan semua orang boleh sihat. Bukan ubat lagi sihat. Ubat tu sebenarnya pun buat apa pun masuk dalam perut. Perut, siapa yang arahkan dia untuk serap tak serap? Perut yang sama. Perut tu nak function tak function. Kenapa dia ada serap lebih tadi, tak serap lebih? Tu yang bila serap lebih ni, digemuk ni. Bila ni, buang ni. Masalah perut lah. Siapa yang bagi arahan tu? Ada, kita tak take part langsung. Ada take part langsung. Itu yang kena ngaji akidah tu. Okey. Jadi kalau tak ada, sambung sikit lagi. Bendanya senang je rasanya, boleh teruskan tu. Wa minal jaizi fi haqqihi ta'ala aqlan ay yu'adzibal muti'a wa yun'imal asiyah. Sebahagian daripada perkara harus pada orang Ta'ala ialah aklan, harus ni harus akli. Maksudnya pada akal menerima keharusan dan kemundasabahan ini. Apa dia? Ayu azibal muti'a, bahawa mengazab orang Ta'ala muti'a akan orang yang taat. Boleh? Tak ada masalah. Kalau sikit fikir sekali lalu, kenapa orang Ta'ala boleh mengazab orang yang taat? Orang taat pun, orang taat dia buat, Allah yang bagi taat. Betul dia nak bagi azab, ikut dia lah. Okey, lagi wayun imal asiyah, dan dia memberikan nikmat kepada orang yang asi, orang yang derhaka. Orang yang derhaka tapi dia bagi nikmat. Nisbah Allah Taala nak buat begitu harus. Harus. Wala yaf'alu zalika minhu, wala yaqbahu zalika minhu. Tak yaqbah, qabih, tak keji. Tak kejilah zalik, demikian itu ta'zib muti' dan in'amil asi. Kembali zalik tu kepada ayu aziba tu. Azaba yu'azibu ta'zibul muti' wa yun'imul asiyah an'ama yun'imu in'amul asi. Memberi nikmat kepada orang yang derhaka. Tak jadi keji, demikian tu azab orang yang taat, beri nikmat pada orang derhaka minhu, daripada orang Ta'ala. Arab ni bahasa dia pendek padat.
tak jadi keji. Maksudnya kalau orang kata tak salah ke orang Taala, dia buat orang baik-baik, lepas tu dia bagi masuk neraka, boleh ikut dia. Ada hujah-hujah akli yang boleh ditambah dan dibuat pengukuhan di situ lah. Saya tak sebut pun rasanya, boleh cari sendiri tu. Begitu juga orang-orang yang derhaka, orang Taala nak bagi nikmat, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Baik. Pasal apa boleh? Li'anahu malikun mutlaqun fa'ilun mukhtarun. Kerana maksudnya Allah Taala adalah malikun, dialah yang memilih. Kalau jemaah asal malik tu, macam mana buat asal terjemah, boleh terjemah tak? Malik ni raja kan? Inilah raja, tapi raja nampak raja pula. Yang memilih, mutlaqun, yang mutlak maksudnya tak ada kait apa-apa. Milik dia tu tanpa dikaitkan dengan satu. Pula tu dia fa'il, dia lah pembuat, pelaksana, pelaku, mukhtarun, yang memilih urusan dia. Dia yang pilih. Dia nak pilih hak ni. Sikit kalau banding yang mudah, macam mana pengarah filem, dia buat ada hero, ada kru. Lepas tu hero kena seksa, boleh? Kru berleluasa, boleh? Boleh? Tengok last kali hero bunuh kru, boleh? Boleh, tak ada masalah. Ataupun last kali itu hero mati, kru bunuh. Tak apa, heroin mati, tak ada hero tu bunuh heroin, boleh? Cuma cerita tu upset sikit lah kan, tak faham sudah, tapi boleh, tak ada masalah. Dia ikut siapa pengarah filem Sehari tengoklah siri kedua bersambung. Tengoklah kau sambunglah tengok filem. Memang teknik buat filem macam tu lah. Saya pun kerti ke, cuma tak buat filem je. Okey. Boleh, tak ada masalah. Macam mana pun kita bukan cerita buat filem ni. Sebab filem pun kita mengatakan pengarah filem boleh buat itu. Allah ni bukan pengarah filem tu. Dia pengarah alam. Bukan saja pengarah, dia buat daripada tak ada kepada ada, mengadakan daripada tak ada kepada ada, seluruh alam. Jadi apa masalah dia nak buat apa-apa karakter dan apa keadaan yang ada pada dia. Begitu juga balasan-balasan dia nak beri. Semua perbuatan tu adalah harus baik. Wali anahu, dan kadang bahawasanya in asabana, jika asabana memberi pahala ia Allah Taala nakkan kita tu bahan tu kita yang duk taat ni, kalau dia bagi pahala, pasal kita taat ke? Tak. Fa bi fadlihi, maka pemberian pahala itu adalah bi fadlihi, dengan limpah kurnia dia. Apa limpah kurnia dia? Kita main mengaji, pandai, reti, faham. Pasal kita pandai ke kita faham? Allah yang bagi faham. Tenang, pandai pun tak faham juga. Nak Allah bagi faham semua. Macam mana pun kat kita ditaklif cari sahabat faham. Tu. Itu kalau kita bincang bab taklif. Kita tak bincang bab taklif ni. Kita duk bincang tentang nisbah kepada ketuhanan. Harus Allah Ta'ala. Jadi kalau dia bagi pahala dengan limpah kurnia dia, dan wa'in azabana, jika mengazab ia Allah Ta'ala akan kita, pasal apa dia azab? Afa bi adlihi, maka ia adalah dengan keadilannya. Memang adil sebenarnya. Adil dengan mana dia membuat satu, memang kena. Nobody can complain Allah Ta'ala. Can complain tu bukan pasal dah dia kuasa, tak ada siapa nak boleh komplain. Sebab kita sepak mampu berpuasa gitu kan. Bukan masalah tu, tapi dari sebab Allah Ta'ala buat sabab dan dia bagi usaha ikhtiar kat kita, siapa-siapa akhirat esok kalau kena azab, tak ada siapa akan komplain dan merasakan diri dia dizalimi. Bahkan semua orang akan mengiktiraf kesalahan masing-masing. Tak ada orang yang kata, ya Allah engkau telah zalimi kami, tak ada. Bahkan kita akan kata, Rabbana zalamna anfusana. Kita memang kena mengakunya, kita yang zalimi. Dan disebab fi'il ikhtiar, kita yang memang ada ikhtiar, kita memang kita yang pilih siapa yang kita nak sebenarnya. Disebab nak mengaji tak suka, taat, tak taat. Apa kau nak makan, minum, semua pak. Macam nak duduk ni, siapa yang pilih tuan-tuan duduk kat mana? Hakikat Allah mana, hal lain bagus hak tu, akidah tu bagus. Nisbah ikhtiar. Kenapa boleh mai awal pergi duduk belakang? Ada orang main lambat tapi diusaha kat duduk depan. Kenapa? Tu maksudnya dia ada tu, kalau faham dan ada ikhtiar, ada ikhtiar. Dan sebenarnya itu kelebihan Allah Taala beri. Tak, kalau dia depan. Bila belakang, itu kecuaian yang memang dia saja cari belakang. Tak, kita bahasa kan. Kita bahasa dan kecuaian pada kita. Dan di atas bahasa keadilan tu yang kita bahasa cuai ke kita. Kalau ikut
bagi nikmat limpah kurnia. Kalau azab pun, kalau tak guna bahasa adil pun, dengan ciptaannya boleh bahasa itu, tapi digunakan bahasa adil nak menunjukkan kata Allah Ta'ala dia balas sesuatu mesti istilahnya compare, tatbik, munasabah. Memang sepatutnya pun kena azab.